Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk dalam surah. Bakal malu ha. Okey. Pagi ni kita sambung minggu lepas sebenarnya wahai anak ayuhal walad kitab Imam Ghazali. Pasal dia dekat sangat. Dekat sangat. Jadi okey dah apa. Lalu dia kacau dekat sangat kan. Okey, minggu lepas kita buka tajuk ayuhal walad wahai anak. Background dia surat anak murid Imam Ghazali tulis surat kat dia minta nasihat. Kan yang nak jadikan panduan hidup dia lah. Ayat tu panjang sangat kan. Jadi dia dalam bentuk surat. So surat tu dijadikan buku dan inilah kita ada 25 nasihat. Minggu lepas kita dah buka nasihat 1, nasihat 2. Pagi ni insya-Allah kita buka nasihat ketiga. Tajuk dia ilmu itu tidak manfaat kecuali bila sudah diamal. Ini ilmu banyak tapi tak diamalkan. Ini satu cabaran kepada kita semua lah. Apa yang kita dah tahu tu kita amalkan. Barulah ilmu itu memberi manfaat. Wahai anakku yang tercinta, janganlah engkau jadi orang yang muflis pada amalnya dan jangan engkau jadikan dirimu itu kosong daripada perkara yang berfaedah. Dan yakinlah bahawasanya semata-mata ilmu belum dapat menjamin keselamatanmu di akhirat kelak. Jadi ilmu saja tak boleh jamin. Umpamanya kalau seorang ada memiliki 10 bilah pedang yang sangat tajam dan juga bermacam-macam senjata yang lain lagi, dan dia pula adalah seorang yang berani dan sangat cekap dalam peperangan. Lalu datang seekor singa yang garang dan terus menyerang. Maka apa pendapatmu? Apakah semata-mata memiliki segala senjata tadi tanpa menggunakan sudah cukup untuk menangkis serangan singa? Sudah tentu tidak. Segala senjata itu baru bermanfaat apabila ia digunakan oleh tuan empunya senjata. Ini dia punya. Maksudnya walaupun kita masuk ya. Assalamualaikum. Dah masuk mula. Jadi ilmu kita satu kita nak cari ilmu kan. Ilmu ni bila dah ada ilmu kita kena amalkan, gunakan. Macam di Imam Ghazali bagi contoh ni, kalau orang tu banyak senjata, ada 10 senjata pedang ni. Dia berani lepas singa datang. Jadi hanya pandang kan, kita tak boleh mencegah bahaya. Jadi gunakan senjata kita tu barulah kita boleh mengalahkan singa yang berkenaan. Dia dalam ni dia bagi satu syair bahasa Parsi lah. Karmi zu hadar tal kami bimai, baca terjemah lah. Seandainya engkau menimbang 2000 kati arak, maka engkau tidak akan mabuk sehingga bila engkau meminum. Jadi dia umpama Turki ni zaman tu lah, mana dia minum arak kan. Walaupun 2000 keti arak diminum, kamu tak akan mabuk kalau tak minum. Dia kena minum baru mabuk. Jadi samalah kalau amalan. Jadi jika engkau belajar ilmu 100 tahun lamanya dan engkau menghimpun 1000 buah kitab, maka engkau masih belum layak mendapat rahmat Allah Ta'ala kecuali dengan mengamalkan ilmu. Ini pengajar kepada kita semua, maknanya ilmu nak diamalkan. Kalau Habib Samad tu, arwah Habib, dia bagi tiga kategori ilmu, 3 kategori. Satu ilmu, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga pengalaman. Ilmu ni kita baca buku ni kan ilmu lah, dengar ceramah ustaz ilmu kan. Tapi kalau kita memperdalam ni, belajar tinggi sampai master ada PhD semua tu, itu dah masuk ilmu pengetahuan. Tapi belum di-apply kan lagi, digunakan kan.
ilmu pengetahuan bila digunakan tu baru dapat pengalaman. Dan walau kadang orang ilmu tak banyak tapi pandai menggunakan dia, banyaklah faedah dia. Contoh dia macam agak kita bisa dengar kan, Zulkifli Harun nama dia, yang orang yang tu yang mencipta macam-macam ciptaan dekat Malaysia. Ada siapa lapang buka interview dengan Garasi TV kan, dia dibuat oleh Syahrul Samad kan dalam 50 minit. Sangat menarik kan. Dia dalam dia tunjuklah 2-3 benda ciptaan dia. Dia tunjukkan dia ada mesin macam baju terbang lah. Button kecil dia terbang terangkat kan. Lepas tu juga dia down kan, dia turun bersemula kan. Tu borak nampak lah. Agaknya kalau benda tu ada kita belinya, boleh ambil pokok petai banyak buah kan. Itu Doraemonnya. Tak, ni real Melayu punya. Dia bukan teori kan, dia ada ilmu boleh buat. Lepas tu dia ni SPM ambil 3 kali tak lulus kan. So kalau biasa orang condemn kan, apa SPM tak lulus sekali kan, tapi dia otak brilian. Mana satu segi dia tak berapa bagus, satu segi lain dia bagus. Lepas tu dia Dr. Mahathir masa Perdana Menteri, dia dapat maklumat perkembangan tu seketika dia bertemu dengan ni, dia ajak datang berbual 4 mata kan. Lepas Mahathir pun impress lah. Lepas dia hantar kursus ke Jepun kan. Lepas tu dia pernah dia attach kan dekat Porsche, kereta Porsche kan. Jadi dia pernah ada buat macam kursus lah, mengajar muda-mudi apa ke, cara macam-macam kemahiran hidup lah. Mana kalau siapa yang pergi kursus dia tu boleh dapat ilmu plumbing lah, wiring lah, apa ni, betul-betulkan peti sejuk, kipas angin, aircon semua kan. Jadi itu contoh lah, itu dah masuk bab pengalaman kan. Kalau dalam hidup ni, kalau dalam tasawuf tarikat, guru-guru mursyid tarikat tu, itu dah bahagian pengalaman. Kalau dalam dunia akademik kita Profesor Dr. Razak Engku Aziz kan, dia dah arwah lah, ayah punya profesor masa ya Baja Musmaya. Dia tu banyak pengalaman. Dan pengalaman tu dia lah, baru kita dapat apa ni, apply kan lah pengalaman tu orang lain. Jadi kalau dia hanya menyuruh saya, dia pun tak amalkan, tak dapat ilmu dah. Jadi ilmu kena amalkan. Macam ada Imam Malik ni, dia kata kalau ilmu yang tak diamalkan seperti pokok yang tak ada buah kan. Jadi tak ada hasil. Jadi seruan Imam Ghazali ni nasihat yang ketiga. Lepas tu dalam ni dia sebut ayat Quran, wan laisa lil insan illa ma sa'a. Segala sesungguhnya manusia tidak akan dapat sesuatu kecuali apa yang diusahakan. Dan satu lagi firman surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan solihah. Barang siapa nak mengharapkan bertemu Tuhan, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh, amalan soleh, amal soleh kan. Ini dalam surah Wal Asri innal insana lafi khusr kan. Di masa semua rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Bila iman tu bagian tahu lah, yakin kan. Tapi lepas tu kena keluarkan keyakinan kita dengan amal yang soleh. Amal soleh ni dia bukan orang Melayu punya tafsiran semayang, puasa kan, zikir banyak, itu yang masalah kan. Sebenarnya tak, masalah ini lebih luas dari itu. Apa yang mendatangkan kebaikan pada diri kita, kepada masyarakat, orang keliling kita, itu amal soleh. Kita buatlah kebaikan. Tapi dia ujung kena ada lah, kena ikhlas. Kalau tak tu dia kena bahaya, rosak amal tu sebab tak ikhlas. Firman innal ladzina amanu wa amilus solihat kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabu anha hiwala. Surah Kahfi juga, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah syurga Jannatul Firdaus sebagai tempat tinggal mereka.
Mereka kekal dalamnya dan mereka sudah tidak mahu lagi mencari tempat yang lain daripada sebagai gantinya. Okey, dia punya saya ambil ini kesimpulan dan berkata Imam Hasan Al-Basri, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing ikut amalan. Okey, ni masuk kisah masuk syurga kan, masuk syurga ada hadis Nabi tu bukan dengan apa amalan kita, tapi dengan rahmat Tuhan. Tapi ada orang, kalau orang yang berfikir selapis, amal tak penting kan, yang penting rahmatnya. Masalah tu. Hasan Basri katakan, kita nak dapatkan rahmat Tuhan tu dengan amal-amalan sebab kita amal. Dan tingkat darjat syurga tu bertingkat-tingkat. Bergantung pada amalan kita. Kan, kalau amalan yang bagus, yang baik, tingkat yang tinggi. Jadi kesimpulan dia, ilmu kena dicari dan diamalkan, kan, barulah bermanfaat kepada kita. Itu nasihat dekat anak murid dia. Itu nasihat yang ketiga. Okey, maksud yang keempat, tajuk kadar balasan mengikut kadar amalan. Selama engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak dapat pahala. Diriwayatkan bahawa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel telah beribadat 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutuskan kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun ia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak masuk syurga. Malaikat beritahulah. Apabila malaikat itu selesai memberitahu hal kepadanya, ia berkata, itu bukan urusan saya dicipta untuk beribadat kepada Allah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Bila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu berkata, wahai Tuhan, sungguhnya engkau maha mengetahui apa yang telah diperkatakan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku tidak berpaling daripada ibadat kepadaku, maka aku membalas dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Wahai para malaikat, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampun segala dosanya. Maknanya orang tu diuji, dia dah beramal 70 tahun, tapi dia tak sombong kan bila malaikat beritahu kan. Dia kata dia tak kisahlah surga neraka ke, yang penting dia beramal, dia dijadikan untuk beramal. Ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku tak jadikan jin manusia kecuali untuk beribadat. Kalau Abdullah bin Abbas, ibadat tu maksudnya mengenal. Mana dah kenal dan kita beribadat kan. Penting ilmu mengenal Allah Ta'ala. Okey, tadi tu. Dan sabda Nabi, hasibu amsakum qabla an tuhasabu wazinu amalakum qabla an tuwazzanu. Hisab diri kamu sebelum kamu hisab dan timbang amalan kamu sebelum kamu ditimbang. Ini kena harian, hari-hari kita muhasabah. Kalau boleh dia elok tu bangun pagi celik mata kan, kita azam apa kita nak buat hari ni, benda yang berfaedah kan. Lepas tu bila nak tidur tu kita kira balik kita capai atau tak capai kan. Itu yang harian lah. Ada yang itu yang dia punya tahunan tu, azam tahun baru kan, tu azam, tapi hujung tahun sampai azam tu. Yang tu yang dia doa dia awal Muharram kan, awal tahun hujung tahun kan, selamat itulah. Mata kena ada muhasabah. Lepas tu balasan Allah apa mengikut kadar amalan. Kalau amalan ni sikit, balas sikit kan. Okey, ambil kata-kata Hasan Basri. Mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Nak cari syurga tapi tak beramal kan, itulah satu dosa. Ni satu lagi ni hadis Nabi yang sangat bagus ni. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allah Ta'ala al-amani. Artinya orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Dia tak lepas daripada perkiraan dia mana hidup sesudah mati. Dan orang yang bodoh, jadi orang bijak kan. Yang orang yang bodoh pula adalah orang yang selalu memperturut kehendak hawa nafsu.
hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Mana orang cerdik ialah yang selalu menghitung diri, ingat apa yang akan berlaku selepas mati. Dan orang yang bodoh tadi orang yang berangan-angan je. Ini pengajaran kita. Jadi yang keempat ni itu balasan Allah tu bergantung banyak mana amalan kita. Amalan tu saya cakap tadi, itu amalan ibadat ke, itu ibadat khusus sama atau ibadat umum. Ibadat umum ni kita bersihkan jalan-jalan raya, buang sampah-sampah, tolong orang susah kan. Itu semua tu. Itu semua itu ibadat. Itu orang pintarlah. Okey. Nasihat yang kelima, ikhlaskan niat, mengikhlaskan niat. Berapa banyak daripada amalan malam yang engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan mentelaah kitab, dan berapa lama engkau telah menahan tidur atas dirimu. Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia, mengimpun segala mata benda, mencapai kedudukan tinggi serta berbangga dengan kebolehan. Jadi orang yang rajin bangun malam kan, dia tak pasti apa niat masing-masing niat tu. Ada orang bangun malam untuk nak kerjaya dan nak maju kerjaya dengan tujuan nak buat kekayaan kan, nak bangun rumah besar semua. Ataupun niat ni kerana Allah. Tapi jika niatmu dalam segala usaha tu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad dan memperbaiki akhlak serta memecahkan keinginan nafsu yang selalu menyuruh untuk buat jahat, maka untunglah engkau 1000 untung. Ada pantunnya. Syair Arab, Sahrul Uyun li ghairi wajhika dha'iun wa buka'unna li ghairi faqrika batilun. Berjaga malam kalau bukan kerana zatmu adalah sia-sia, dan menangis kalau bukan kerana kehilanganmu adalah tidak berguna. Menangis tapi bukan kerana kehilangan Allah adalah tidak berguna. Dia penting ni, mana penting ini kan. Imam Ghazali nasihat anak murid dia, hendaklah ni buat satu dengan niat yang ikhlas. Okey, kita serap mana yang kita boleh serap dengan. Nasihat yang keenam, hakikat hidup, cinta dan amal. Ni dia baca ni, wahai anakku, baca Arab dia sedap ni. Ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa habib ma syi'ta wa innaka mufariquhu wa amal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Mana hiduplah engkau sesuka hatimu kerana engkau pasti akan mati, dan cintalah apa saja yang engkau kehendaki kerana engkau pasti akan berpisah dengannya, dan buatlah apa saja yang engkau kehendak kerana engkau akan dibalas mengikut amalan perbuatanmu. Itu punya. Habis satu bab nasihat ke-6. Mana hiduplah ikut suka engkau lah, apa nak buat kan. Engkau pasti akhirnya ingat tekan mati. Yang kedua, cintalah apa saja dikehendaki, pasti akan berpisah, akhirnya akan berpisah juga. Yang ketiga, buat apa saja engkau kehendaki kerana engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Dia bagus nasihat Imam Ghazali kan. Mana kita asal hidup kita perlu ada bertujuan dan tahu matlamat. Nasihat yang ketujuh, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Ni orang kisah orang nak belajar ilmu, cari ilmu. Kadang cari ilmu yang kurang penting, tinggal ilmu yang penting. Dinasihatkan belajar ilmu yang fardu ain. So kita dah maklum kan fardu ain ni dulu usul fiqh tasawuf, usul atau usuluddin, tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Itu wajib hukumnya. Belajar kan, kita belajar. Kalau tak ada guru, cari guru kan sampai kita faham. Di samping itu kita boleh salam Google ada kan, kita menambah pengetahuan. Tapi yang penting kita ada rujukan lah. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang engkau peroleh daripada menghabis masa hanya belajar ilmu kalam? Ilmu kalam ni ilmu berbahas tentang ketuhanan lah. Dengan dalam ilmu khilaf, ilmu fiqh lah, yang berlalu-lalu sampai bertahun-tahun belajar kan.
dan ilmu aktif, ilmu kedoktoran, ilmu Darwin Wasyair, ilmu kenaan Dewan Syair Arab, ilmu nujum, ilmu arud, mengubah syair, ilmu nahu, tasrif dan bagainya lah. Mana ilmu luas. Maknanya memang ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu dia disuruh tuntut ilmu kan sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa nasihat dia, jangan lari daripada yang tiga tu. Yang tu paduan tu mesti didahulukan. Ilmu usul, fiqh, tasawuf. Ucapan dalam hari Nabi tu yang Jibril tu tanya kat Rasulullah dalam satu majlis tu, iman, Islam, ihsan. Ada rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Ihsan tu tasawuf lah atau akhlak kan. Tiga penting. Wajib kita cari ilmu tu. Setiap hari Allah telah memandang ke dalam hatimu lalu berfirman, kenapa engkau hanya memberi perhatian kepada selain daripadaku, sedang engkau di sekeliling dengan ihsanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Kadang cari ilmu tapi ilmu tentang ketuhanan kan, tak kenal Tuhan, ilmu makrifat tak ada, tak belajar, tak mendalam, tak kenal maka tak cinta kan. Jadi orang solat, kita pun solat tapi solat tak mencapai tujuan. Jadi penting tiga ilmu tu. Ilmu fardu ain tu mesti diutamakan. Okey. Nasihat 8. Ilmu saja belum memberi manfaat akan kau. Ilmu tanpa amal ialah gila dan amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Tahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauh engkau daripada perbuatan maksiat dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat dan tidak akan dapat menjauhkan engkau dari hari kiamat daripada api neraka apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada ilmu dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan engkau lakukan, maka kelak akan berkata pada hari kiamat, Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal solihan. Al-Quran ini keadaan orang yang menyesal akhirat lah. Makna ayat firman, wahai Tuhan, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkar dahulu, maka kembalilah kami ke dunia untuk kami beramal. Jangan kita jadi masuk kumpulan yang ni, kita tak meninggalkan amalan, ada ilmu tak diamalkan, lepas tu kita jadi menyesal. Lepas kita minta, ya Allah, bagilah aku peluang hidup sekali kat dunia kan. Banyak ayat-ayat Quran yang mengisahkan orang yang menyesal. Kalau yang kufur tu nak beriman lah. Kalau dah beriman pula, beramal sikit, bagi hidup peluang dia, bagi nak banyak amalan kan. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau nak kembali ke sana sedangkan engkau baru saja datang dari sana? Akan adalah para malaikat ke membahasa kan lah, wahai si bodoh, kenapa engkau nak datang dekat dunia padahal engkau baru balik, baru datang daripada dunia kan, nak pergi pula bersemula. Ni benda ni kalau kita kena berfikir tafakur kan, baru kita dapat faham lah. Nasihat ke-9, tinggalkan hemahmu dan lawanlah nafsu dan buatlah bekalan akhirat. Ni melawan nafsu. Nafsu ni kena dilawan, kena dididik. Macam orang kuda lah, kuda liar hutan kan. Dididik sampai dalam masa jinak kita boleh manfaatkan kuda-kuda tersebut. Binatang-binatang liar kan boleh dijinakkan kan, baru mendatangkan manfaat. Jadi nafsu ni Tuhan bagi ada tujuan dia. Kalau tak ada nafsu, kita tak ada keinginan nak memajukan dunia, nak buat pembangunan ke, nak membaikkan keluarga kan. Jadi kita tak nak buat rumah ke, nak beli kereta kan, tak ada nafsu kan. Jadi nafsu tu perlu, tapi hendaklah didik kan, supaya nafsu tu mendengar kata. Kalau tak tu dia akan nafsu tu dia menunggang kita nak tunggang nafsu. Macam kuda lah, kuda tu kita tunggang dia. Lepas tu kita bila kita dengar arahan kanan kiri ke atas ke apa ke, dia ni jadi nafsu tu baik. Sebab dalam
dalam ilmu kalbu tu ada 7 peringkat nafsu. Kita bisa dengar nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah dan kamaliyah. 7 nafsu. Kalau Habib Samad dia katakan kalau tak dapat nak beza, buat 2 kumpulan lah. Satu nafsu yang baik, satu nafsu yang jahat. Dalam kitab Penawarti dia kata apa ni, Abdul Karim Al-Mandeli tu bagus buku tu. Tasawuf tulis oleh orang Mandeling. Dipanggil Al-Mahmudah dengan Mazmumah. Sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang terkeji. Kalau terpuji tu sifat ikhlas kan, ikhlas, apa lagi, suka menolong orang kan, dan yang jahat tu riak, ujub, takabur, semua kan, semua nak kenal. Jadi nafsu ni kalau tak, kita kecewa. Bila balik akhirat kita kecewa. Jadi orang yang akan layak masuk syurga akan akan diserulah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanku dengan redha dan meredai. Irji'i ila rabbika. Kalau kita boleh mendidik nafsu kita. Budak tu nak makan nasi goreng. Kami selesai. Kalau tak tu dia sama dalam surah Al-A'raf ni, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka tu seperti binatang, lebih sesat daripada binatang. Barang siapa yang gagal mengawal nafsu. Ini jihad yang paling besar lah. Satu masa ni perang Badar kan. Mana 313 orang Islam berperang dengan 1000 tentera Quraisy. Dan menang besar lah. Masa dalam perjalanan nak balik tu, Rasulullah kata kita balik dari perang kecil pada perang lebih besar. Terkejut sahabat-sahabat kan, adakah perang lebih besar Rasulullah kan? Ni kata jihad melawan nafsu kita tu. Adalah diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri diberikan kepada beliau segelas air sejuk, lalu beliau memegang gelas tersebut dan terus saja beliau pengsan. Apabila beliau telah sedar, lalu orang bertanya, kenapa tadi engkau jatuh pengsan? Beliau menjawab, tadi aku teringat angan-angan ahli neraka. Kelak nanti mereka berkata kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma'aw ma razaqakumullah. Limpahlah kepada kami sebahagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makan dari rezeki yang telah beri Allah kepada kamu. Mana nak dibayar segelas tu pengsan, teringat. Itu cara ahli sufi berfikir kan. Mana teringat akhirat, pandang tu teringat akhirat, itu dia pengsan. Mana berapa susah nak dapat satu tegalah air kan. Jadi ni kita kita mengamalkan sifat takut pada Allah Ta'ala kan. Okey, nasihat yang ke-10, bangun beribadat waktu malam. Ni kita semula malam kita wajib kita latih diri kita lah. Tapi kita tidak melawan nafsu kan. Nafsu kita kalau tuduhan dia cakap nak menang, nak kenyang, nak senang kan. Senang nak ingat kan, nak menang, nak kenyang, nak senang. Itu jadi panduan hidup betul lah. Kalau bertengkar nak menang, selalu tak nak kalah-kalahan. Itu ego tinggi lah kan. Orang kuat ego lah, banyak musuh lah. Orang benci kan, tak nak kau dan kita. Nak menang, nak kenyang. Kenyang tu nak sedap. Halal haram pun tak kisah. Yang syubhat-syubhat kan. Kalau zaman sekarang ni kita tengok kes rasuah semua kan, korupsi kan, macam-macam cara nak buat kan. Itu dia nak menang, nak kenyang, nak senang. Hidup nak senang je kan. Mengintah orang kan, tapi sendiri tak nak buat kerja macam tu lah kan. Jadi kalau kita buat yang tu, itu mengikut hawa nafsu. Jadi itu training lah. Training tu kita latih diri kita tu banyak bangun malam. Bangun malam ni besar rasa kan. Sampai ini ada Nabi hari kursi ni. Hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min ta'ibin. Ada tak siapa-siapa nak minta? Siapa yang nak minta ampun? Siapa yang nak bertaubat? Mana Allah Ta'ala mencari makhluk-makhluk dia yang nak bertaubat kan, nak berubah diri lah. Diriwayatkan bahawa sebagian daripada sahabat menyebut tentang keindahan perbedaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ni'mar rajuluhu law kana yusalli bil lail. Abdullah Umar sangat baik orangnya, apakah lagi kalau beliau bangkit mayang di waktu malam.
Dan Rasulullah pernah berkata kepada salah seorang sahabat, "Ya fulan, la tuksil naum bil lail, fa inna kasad naum bil lail yad'u sahibahu faqidan yaumil qiyamah." Wahai fulan, jangan engkau terlalu banyak tidur di waktu malam. Kerana terlalu banyak tidur di waktu malam menjadikan seorang fakir di depan Allah pada hari kiamat. Jadi maknanya digalakkan bangun malam kan. Sebelum solat 5 waktu diwajibkan, solat yang ada adalah solat tahajud qiyamul lail. Solat 2 rakaat kan, tu kan sampai turun solat 5 waktu. Mana itulah solat para nabi ambil dulu pun solat tu kan, maknanya yang diperintahkan bersolat. Dan bangun malam ni berlatih bangun malam. Memang nafsu kita nak sedap, nak tidur kan. Kalau kita, dia berkait pula dengan makan. Kalau kita banyak makan, kita banyak tidur. Kalau nak senang bangun, kurang tidur. Kurang makan. Atau makan awal sikit kan, pada pakar kesihatan saat kita, kalau sebelum maghrib kita makan dulu kan. Kalau makan malam, salam malam makan, lepas kita tidur kan. Jadi memang memalas. Badan jadi gemuk kan. Bila badan gemuk, badan apa malas. Kalau buat ibadat pun tak osok jadi kan. Dalam Ihya Ulumuddin ni Imam Ghazali dia catur tu. Dia punya macam doktor punya ni pun, kalau siapa baca tu 8 jilid lah kan. Tentang makanan ni, kalau boleh dia kat mula-mula tengoklah macam kita makan sehari macam mana, banyak mana. Lepas tu nak kurangkan tu buat 30 hari. Hari pertama kurangan 1/30 kan. Mungkin satu sudu ni ke. Esok hari kedua lah kurang dua kan. 2 suap punya. Jadi beransur-ansur kan. Bukan tiba-tiba tu berhenti kan. Macam doktor nasihat orang nak berhenti merokok kan. Dia tak bagi serentak lah. Tanya sehari berapa batang? 20 tu. Besok awak ambil 18 batang. Selama seminggu. Minggu kedua esok turun lagi 15 batang je. Betul kan? Ni itulah. Bangun malam ni tu lah. Penting bangun malam. Dia lain kalau orang yang biasa bangun malam tu, kalau orang yang boleh membaca tu kan, dia punya aura dia ada. Tu luar tengok tu Rohan Aziz tu. Dia memang sampai dalam keadaan sakit pun kadang dia macam dia tak sedar diri kan, tapi bila time dia sedar. Dia macam dia terbiasa kan. Dan mana sebab kita manusia ni akan menjadi apa yang kita dah biasa buat. Kalau dia ada tu, seorang tu mati ikut apa yang dia amalkan. Dulu Tok Salim pernah kata dia pernah ada kejadian ni, satu orang yang kaki memancing. Kadang sampai senja lagi senja lagi malam tu ikan banyak makan kan. Maghrib tak ke mana kan. Jadi sampai jadi macam cara hidup lah. Dan masa dia nak meninggal, ada tangan macam ni, macam mancing lagi kan. Itu yang pengalaman, itu pengalaman lah tu Salim kan. Jadi kalau kita ahli maksiat, ditakuti kan, dalam itulah akan kita mati kat situ. Dan kita ahli bangun malam, insya-Allah kan, sebab mulut kita basah dengan menyebut nama Tuhan. Bangun malam ni setengah orang bertaksir kan, kita bangun solat, ngaji tu kan, tapi baca buku ataupun kalau orang boleh mengarang kan, atau berfikir kan, berfikir macam mana nak membaikkan hal-hal keluarga, pendidik anak-anak masing-masing kan. Jadi bagi masa untuk malam. Ada satu masa kita untuk berfikir, untuk beribadat dan berdialog dengan Tuhan kan. Solat tu munajat, berdialog dengan Tuhan kan. Dan dalam masa yang bangun malam tu, jangan lupa membaca Quran kan, dan berzikir. Firman surah Isra, "Wa minal laili fatajad bih." Dan hendaklah kau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian waktu malam. Lepas tu wabil asyari mustaghfirun. Waktu-waktu sahur sentiasa beristighfar. Masa itulah masa yang paling bagus kita minta ampun kat Tuhan. Lepas tu suara ni hadis ni, dalam firman mengandung peringatan dan telah sabda Nabi SAW, salah aswatun yuhibbullah ta'ala. Ada 3 suara yang Tuhan suka. Satu dik, wastul ladzi yaqra al-Quran. Suara dik ni suara ayam kokok kan. Satu lagi yang kedua, orang yang baca Quran. Wasatul mustaghfirin bil asar, dan orang yang minta ampun waktu tengah malam.
Ini 3 suara ni Tuhan suka. Okey, ni ada kod bawah ni, wahai anakku, Luqman Hakim punya nasihat ke anaknya. Wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan lebih bijak daripada engkau. Ia berkokok di waktu sahur sedangkan engkau masih tidur. Ayam dah berkokok dah waktu sahur. Kita lah masih bergulung dengan selimut kan. Itu satu nasihat Luqman Hakim. Ini benda ni macam apa? Ni benda hari-hari kan. Kalau orang macam tadi nak start kultum, budak-budak tengah tidur gelempang-gelempang kan. Itu jadi siapa jadi bapak itu cabaran kan. Macam mana nak disiplin dengan budak-budak tu, kena bangun awal. Ini syair Arab lah, saya ambil yang Melayu lah. Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertenggek di atas bahan kayu. Ia terus saja memanggil-manggil sedangkan aku asyik dalam tidur. Burung merpati dah sibuk memanggil kan, bertenggek dahan. 2, bohong sebenarnya bohong aku demi Tuhan Baitullah. Seandainya aku benar seorang asyik, akan Allah sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluku menangis. Sebab tu kita menangis dulu lah, sebelum burung tu bersuara kan. 3, aku mendakwa bahawa aku seorang pencipta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangis binatang. Binatang pandai menangis bangun pagi kan. Dia bangun pagi macam-macam bunyi kan. Tapi bunyi tu semuanya memuji Allah Ta'ala. Itu macam ayam tadi tu. Jadi kita jangan jadi macam binatang. Letak kita lebih hina pada binatang. Okey, dah 10 nasihat lah tu. Nasihat ke-11. Ibadatmu hendaklah mengikut aturan syarak. Ni kan. Okey, ni tak baca lah, bagi tajuk je. Maknanya hendaklah jangan kita reka-reka ibadat kan. Ibadat ni benda yang khusus ya, yang Allah Nabi ajar kat kita. Macam solat kan, macam subuh 2 rakaat, kita nak reka pula dia 3 ke 4 ke kan, itu ada ilmu lah, kena ada ilmu, belajar lah. Itu ilmu fardu ain je, ilmu fikih nama. Nasihat ke-12, setelah mengamalkan ilmu barulah engkau mengetahui hakikatnya. Amal dulu baru tahu hakikat dia. Okey, ketahui bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanya kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai pada hakikat halnya, maka barulah engkau akan faham. Mana buat dulu, amal dulu. Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahui. Kerana masalah itu adalah masalah zauqiyah. Zauqiyah ni ilmu rasa lah, perasaan. Iaitu masalah yang tidak dapat dipaham dengan sebenar-benar kecuali setelah dirasai oleh seorang yang hakikat. Maka masalah seperti itu tidak dapat hanya disifat dengan perkataan. Orang nak cerita tak dapat. Kena amalkan baru dapat. Dapatnya kalau bahasa apa dia, punya sedap dah, lazatnya. Lazatnya semayang, lazatnya zikir. Jadi dah bagai rasa. Kalau dalam tasawuf dia panggil ada awal nama maqamat kan. Okey, kalau nak dapat rasa hakikat tu kena amal. Ada ni macam ada ulama yang mengamalkan baca Quran berpuluh tahun kan, tapi tak dapat lazat. Tapi lepas tahun yang ke-30 baru dapat lazatnya. Kan? Jadi kena istiqamah pengajarannya. Kita buat satu kena buat istiqamah dan ikut sunnah-sunnah Nabi lah yang Nabi ajarkan tu. Macam sunnah yang Nabi tu ajarkan tadi, qiyamul lail, bangun malam kan. Itu sunnah Nabi. Dan bila tengah malam ni kita ada solat tahajud. Macam ayah buat 2 je lah selalu. Tapi kalau ulama dia buat 4 ke 6 ke 8 ke kan. Tapi kalau kita minimal lah, kita boleh buat 2 rakaat, syukur kan tu boleh buat. Lepas dia ikut dengan doa tu. Doa ni pun menarik tu. Allahumma kalam du anta malikus samawati wal ardi wa kalam du anta qayyimus samawati wal ardi wa kalam du anta nurus samawati wal ardi wa kalam du anta al-haq wa anuka hakun iqauka hakun makaluka hakun wa jannatu wan nar kun nabiyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka aslamtu bika amantu la tawakkaltu alhamdu. Tajid doa. Dia punya cari dia baca terjemahan tu, cantik doa tu. Kita memuji-muji Tuhan kan. Okey.
Nasihat ke-13. Nak semua pendek-pendek tapi semua padat-padat. 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik. Salik ni orang berjalan menuju akhirat. Pertama, etikat yang benar, tidak ada bid'ah dalamnya. Maksudnya mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, etikat mesti benar. Yang kedua, bertaubat dengan taubat nasuha sehingga tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukan. Mana etikat betul. Yang kedua, taubat sebenar-benar taubat. 3, meminta halal daripada semua musuh sehingga engkau tidak akan dituntut akhirat. Ini kesalahan sama manusia. Ni Habib Samad pesan dulu. Dia kata, kalau bergaduh dengan orang jangan sebut bangsa. Engkau Jawa tak gunakan. Habis kena cari kubur orang Jawa. Kalau bergaduh dengan dia. Itu maknanya jangan kita menyusahkan. Ini kesalahan dengan manusia yang takut. Kalau dengan Tuhan, kalau diampunkan selesai kan. Kecuali syirik. Tapi dengan manusia, kita hutang orang, kita tinggalkan menyantu kan. Wah, kita kata hebat lah kan. Hutang lagi kan. Tapi itu dalam hadis Nabi kata, kita roh tergantung kat langit kan. Jadi akhirat tu semua menjadi beban. Itu yang bentuk hutang duit. Kalau kita maki-maki yang orang, kita mengumpat orang, jadi semua ada kira-kira tu. Itu ya, bila ingat tajuk ni, ingat masa pergi Dian, tinggal dekat rantau sembahyang solat subuh, ada kuliah subuh pula kan. Dia punya kuliah tu dia sebut, kita ni kat dunia ni kena, bila kita dah meninggal, apa yang kita dapat kan. Dia punya daging-daging itu semua dah ni bagi boleh ke tanah kan. Lepas tu harta-harta boleh ke waris kan. Iyalah bila dah meninggal, harta tu kan akan dibagi-bagi ke anak-anak ke sekali waris-waris kan. So apa yang kita dapat kan. Lepas tu satu lagi amal dapat kat orang kan. I ingat dia punya memang tepat betul lah tu. Lama ingat dah puluh tahun lah kan. Amal dapat kat orang maksudnya kita beramal banyak bangun malam apa semua tu. Tapi kita asyik mengumpat orang, menyakit hati orang. Pahala kita transfer ke orang. Habis pahala kita, dosa orang pikul pula. Itu yang kalau dia nasihatkan yang keempat ni minta halal. Kalau kita buat salah ke orang, kita minta halal. Hutang kita settlekan hutang kita. Yang keempat, mempelajari ilmu syariah untuk dapat gunakan segala perintah Allah Ta'ala dan mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatan nanti. Okey, ada 4 perkara dia pesan kan. Etikat yang benar, bertaubat, taubat nasuha dengan Tuhan. Yang ketiga, kesalahan dengan manusia. Yang keempat, belajar ilmu syariah untuk dapat menunai perintah Allah. Belajar ilmu supaya perintah tu dapat tunaikan sempurna. Ini dalam bentuk surat Ini cara orang dulu lah bagi nasihat. Nasihat ke-14, wasiat Imam Syibli. Ni dia ambil terus ahli sufi yang lain kan, Imam Syibli. Dikatakan bahawa Imam Syibli telah berkhidmat kepada 400 guru. Dia berkhidmat kepada 400 guru dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4,000 buah hadis. 4,000 hadis, kemudian aku pilih daripada bilang tu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan. Daripada apa tadi, 4,000 hadis, pilih dia. Dia amal satu yang penting lah. Dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Kerana aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ni, aku telah mendapat di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku. Dan telah terkandung dalamnya segala ilmu awalin, ilmu yang dulu-dulu dan ilmu akhirin, ilmu yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya. Mana hadis tu? Ini. Pendek je tapi panduan kita. Imal li dunyaka biqadri muqamika fih wa amal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa amal lillah biqadri hajatika ilaih wa amal linnar biqadri sabrika alaiha. So mana dah? Bekerjalah untuk dirimu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Bekerjalah kan. Kita tinggal kat dunia lah. Kita bekerjalah untuk keperluan kita tu. Dan beramallah untuk akhirat. Yang tadi dunia, yang akhirat pula. Sekadar mana engkau akan berada di sana. Kan? Kiralah berapa lama nak duduk kat akhirat. Beramallah. Ketiga, beramallah kerana Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Beramal kerana Allah. Mana ikut hajat. Kalau kita berhajat besar, kita ikhlas kan, kita buat sungguh-sungguh lah kan.
Dan buatlah sebarang amalan yang akan masuk engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan siksaannya. Jadi 4 perkara ni jadikan panduan Imam Ash-Shibli. Diulang lagi, bekerja untuk dunia, bekerjalah. Tak berhenti pun tak kira lah, atau kepulang ke dunia. Maksudnya kalau kita dunia saja kan, akhirat tinggal lah, tu tak seimbang kan. Yang kedua, beramal untuk akhirat pula, sekadar mana engkau berada, berapa lama nak duduk ke sana. Yang ketiga, beramal kerana Allah sekadar engkau berhajat. Kerana Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Kita berhajat kepada Allah setakat mana kita berhajat. Kalau kata berhajat banyak, kita amal banyak. Dan buatlah sebarang amalan yang akan memasuk engkau ke dalam api neraka. Sekadar engkau sabar. Sesabar mana kita dibakar api neraka kan. Beramal lah kan. Kalau kau takut, buat amal yang baik. Betul? Wahai anakku yang tercinta, apabila engkau mengetahui hadis ni, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Mana 4 benda tu kalau kita dah faham dan amalkan tu, tak perlu yang banyak-banyak lagi dah. Nasihat ke-15, 8 wasiat Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam adalah murid Imam Syakik Al-Balakh. Engkau telah belajar dariku selama 30 tahun lama. Maknanya Hatim Asam ni telah berguru dengan Syakik Al-Balakh. Ini semua ahli sufi orang ni. Dia kata engkau dah beramal selama, dah jadi murid aku lah. Telah belajar dekat aku selama 30 tahun. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapat daripada aku? Hatim menjawab, aku telah dapat menghasilkan 8 faedah daripada segala yang aku pelajari. Pada hemat saya, 8 faedah tu sudah memada untukku. Kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesederaanku. 30 tahun belajar, dia 8 perkara ni dah memadai lah. Faedah pertama, sesungguhnya aku telah melihat kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia, lalu aku mendapat bagi setiap makhluk mesti ada sesuatu yang dikasihnya. Dan yang dikasihnya itu, diasyikkannya itu, aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada suatu dikasih itu hanya meneman kekasihnya sehingga ke sakit saja, dan ada pula senantiasa menemannya sehingga ke dalam kubur. Makanya yang lepas dia baliklah dan tidak mahu untuk bersama. Kita masuk kubur, yang lain balik ke keluarga, semua tinggal balik rumah. Dan aku membiarkan kekasihnya tinggal seorang diri dalam kubur. Mana orang dah balik, dia tinggal seorang-seorang dalam kubur lah. Lalu aku terus berfikir. Dan akhirnya aku membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang sentiasa setia mengiringi kekasihnya ke dalam kubur. Dalam kubur pun dia ada. Dan menjadi penghibur dan teman setia. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan yang soleh. Jadi amalan kita lah yang jadi teman kita dalam kubur. Faedah yang kedua, sesungguhnya aku melihat sebagian makhluk itu sentiasa mengikut kehendak nafsu dan bersegera menunaikan. Bila nak teringin dia, tunaikan. Lalu aku ingat firman Tuhan, man khafa maqam wan nafsan hawa fa inal jahial ma'wa. Adapun orang yang takut akan berdiri di hadapan Tuhan dan menahan nafsu daripada kehendaknya, maka orang itu akan jadikan syurga sebagai tempat tinggal. Dari pemikiran aku terhadap ayat ni, maka timbul satu keyakinan dalam hatiku bahawa Quran itu adalah benar, nafsu itu mesti dimusuh. Lalu aku pun menjadikan sebagai musuh dan berjuang untuk menentangnya. Itu faedah dia belajar tu yang kedua. Mana dia hari-hari kaji tu, nafsu itulah yang kena lawan. Barulah selamat. Faedah yang ketiga, sesungguhnya aku melihat setiap orang berusaha untuk menghimpunkan mata benda hidup, kadang-kadang mengumpul harta kan. Lepas tu dia ingat ayat Quran, ma innakum yafadu wa ma inda wabak. Apa yang ada di sisimu akan habis dan pahala yang ada akan kekal. Lalu aku pun terus suka mengorbankan apa je yang aku dapat dalam harta dunia, dia korbankan. Aku suka membagi fakir miskin supaya harta benda tu menjadi pahala yang tersimpan di akhirat kelak. Itu dia hakikat kehidupan dia ni. Maknanya dia suka membantu orang, menafkahkan harta. Yang keempat, sungguh aku melihat sebagian pada makhluk ni yang menyangka bahawa kemuliaan dan keagungan itu adalah terletak pada banyak kaum, banyak pengikut lah. Lalu mereka tertipu.
Ada pula yang sebagian mereka menyangka bahawa kemuliaan, keagungan itu terletak pada banyak harta benda. Kan? Semua tertipu semua lah ni. Lalu dia teringat pada firman Tuhan, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka aku pun memilih jalan takwa, mendapat kemuliaan. Ni cara nak mencari kemuliaan. So dia cari jalan takwa. Yang lain tu semua tak kekal. Faedah yang kelima, seorang yang memaki-maki dan mengumpat, dan aku dapat hal itu punca dari sifat hasad. Ni orang banyak suka mengumpat lah. Lepas tu dia tinggal firman, jumpa satu firman Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatun fil hayat dunia. Sungguhnya kamilah yang membagikan segala sumber kehidupan di dunia. Maka aku pun faham bahawa sebahagian segala nikmat tu adalah Tuhan yang bagi nikmat. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad dengan sesiapa. Aku merasa puas hati dengan pembagian dilaksanakan Allah Ta'ala. Jadi mana kita melatih supaya kita redha dengan rezeki kita, jangan ada hasad dengki, nak jatuh-jatuh, nak naik sebab dengan memujak kawan-kawan kan. Yang faedah yang keenam, inna syaitan lakum adwa. Aku melihat manusia itu sama lain saling bermusuh-musuh kerana ada suatu tujuan. Lepas dia ingat di ayat Quran panduan dengan inna syaitan lakum adu. Lepas tu ada syaitan itulah kamu adalah musuh yang nyata. Jadi musuh kita yang sebenar-benar syaitan. Jadi jangan berkawan dengan syaitan. Yang ketujuh, sungguhnya melihat sungguh berusaha untuk sepenuh tangan dan tenaga untuk mencari makan, sumber kehidupan, sehingga menjual harga diri dari air muka. Maka aku memikirkan firman Tuhan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di bumi kecuali rezeki telah dijamin Allah Ta'ala. Jadi jangan panik kan, rezeki dah ada, terusaha je. Yang ke-8, setiap orang memiliki sesuatu, masing-masing semua ada pegangan lah. Sebahagian mereka menjadikan dinar atau wang sebagai pegangan, dan lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangan. Mana pegang hidup masing-masing lah, tujuan hidup lah ni, waman tawakal. Lepas tu dia ingat firman Tuhan, waman tawakal Allah fahasbuh. Berasa bertawakal Allah cukuplah. Jadi dia mengamalkan tawakal. Maka aku pun terus bertawakal pada Allah Ta'ala, maka Allah mencukupkan aku. Allah ialah sebaik-baik tempat bersarah diri. Ni katam dia punya apa lah. Dia belajar dekat Al-Balah kan. Mana dia belajar 30 tahun, tu dia punya kesimpulan dia. Ni nasihat berharga lah, jadi panduan hidup kita. Nasihat ke-16, carilah guru mursyid. Masa kita duduk dunia, kita carilah guru kan. Nak kenal guru kan ada ciri-ciri dalam kan, supaya guru itu dapat menghilangkan daripada akan perangai yang jahat. Kita masing-masing ada perangai yang jahat kan, jadi guru tu bagi tarbiyah kat kita. Lalu guru menggantikan perangai yang jahat tadi dengan akhlak yang mulia. Jadi cubalah, masing-masing cubalah pasal ni dalam solat bangun malam ke, kita minta petunjuk satu guru yang membimbing kita. Susah nak cari kan, nak cari sahabat pun susah. Kawan-kawan yang biasa makan-makan orang banyak kan, tapi yang setia susah. Masa kita senang ke susah kan, dia tetap setia kan. Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, dia beri panduan lah. Seorang guru yang berpaling daripada menyentak dunia, dia bukan menjentak dunia. Beliau telah berguru dengan guru yang mursyid yang mengetahui tentang segala hal. Dan guru mursyid itu juga telah berguru dengan seorang guru mursyid, bersama-sambung lah sampai kepada Rasulullah. Dipanggil sanad lah. Kalau dalam tarikat tasawuf tu ada dia punya bawa zikir Nasyabandi ke, ni zikir ni sambung sampai 30 tangga ke sampai ke Rasulullah. Beliau adalah seorang guru yang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik. Tengok contoh dia mendidik anak kaum keluarga dia, anak beranak macam mana. Keempat, beliau dengan sebab guru dengan gurunya yang mursyid mampu menjadi akhlak yang mulia sebagai cara hidup. Sabar, solat, syukur, tawakal, yakin, qanaah sebagainya lah. Mana guru tu ada sifat-sifat tu. Dan apabila guru telah bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ini, maka sebenarnya adalah nur atau anwar Nabi yang layak untuk diikuti. Mana dia ada bawa nur Nabi kan. Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat ini sangat jarang. Lebih suka wujud daripada kibrit al-ahmar, belerang merah. Belerang merah ni kalau
Kalau dibayangkan, kalau jauh tu dah percaya nampak ni kan. Ada pun ada adab yang zahir. Ni detail ni. Ada adab ni, adab jangan sama sekali bertengkar. Ni adab kita dengan guru lah. Ada 4 adab zahir. Adab batin pula ada. Ni kalau dah jumpa guru. Okay, bab 19 tawakal. Apa makna juran ni? Tak detail lah. Nasihat ke-20 hakikat ikhlas. Ini pun 5 baris je. Engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas, maka ikhlas tu hanya engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala dan hati engkau tidak merasa senang dengan pujian manusia dan engkau tidak peduli dengan kecaman mereka. Itu dah 5 baris je. Maknanya dengan ikhlas tu kita buat tu bukan kerana orang puji-puji kita lah, orang maki-maki ke kan. Jadi orang ikhlas dia akan sama je. Dan ahli sufi tu kalau nak cari nak murid lah, dia puji lah, kerana sahaja dia puji-puji dia tengok kembang tak. Kalau kembang tu dia belum lulus lagi kan. Atau dia kadang dia macam Imam Ghazali belajar, dia suruh jadi macam cuci longkang kan, minta sedekah kan. Jadi mana dia masih patuh kan. Mana macam penghinaan lah, tapi dia bagi dia sama je. Mana orang yang maknanya mantap jiwa tu, kalau orang maki hamun ke atau orang puji-puji pun tak ada beza apa-apa. Tak jejah dia. Mana kalau kita suka dia puji-puji tu, kita lemah lagi. Atau barat marah kalau dia kena kutuk kan, pun tak stabil lagi. Jiwa lemah. Nasihat 21, hakikat riak. Engkau juga bertanya kepada aku tentang riak, maka riak itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk. Dan cara menghilangnya ialah bahawa engkau melihat makhluk itu adalah diarahkan oleh takdir Allah. Ini cara nak mengatasi riak. Mana punca ni sebab kita rasa hebat makhluk-makhluk ni kan. Buang benda tu. Nasihat 22, jangan engkau banyak bertanya, tapi hendak engkau banyak beramal. Ini dalam satu majlis orang asyik bertanya tak habis kan, tapi beramal tak ada kan. Ini pun satu sifat buruk. Apa yang ada yang masih baki daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawapan dalam kitab karanganku, maka carilah di sana. Menulis setengah daripadanya adalah haram kerana ialah ilmu zuki. Mana ada soalan-soalan nak murid tu yang dia tak jawab lah, dia kata cari sendiri lah dia. Itu ilmu zuki, ilmu rasa. Nasihatnya, jangan terburu-buru nak bertanya sebelum sampai masanya. Apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segala bagimu. Lepas tu jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya. Ni adab ketenang guru lah ni. Kena masa dia sampai dia tepat baru bertanya. Wahai anakku, demi Allah seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib setiap tempat dan korbankanlah jiwa untuk sampai ke sana. Kerana punca-punca segala kejadian adalah pengorbanan jiwa raga seperti Zunnun Misri. Kepada salah seorang muridnya, jika engkau bersedia untuk berkorban dan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalananmu. Jika tidak, maka tidak perlu engkau mengikut orang ahli sufi. Ini nasihat Nawawi ni, kalau tak sanggup melalui jalan-jalan yang macam-macam masalah, jangan lalu jalan sufi. Nasihat ke-23, dia dah habis lah. Tinggalkan 4 perkara. Dia nasihatkan tinggal 4 perkara. Perkara pertama, sebelum-belumnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah, kerana pertengkaran itu mengandung bermacam-macam penyakit. Saya baca tu tajuk ni, panjang je ni. Mana elakkan bertengkar-tengkar. Panjang, bawa muka je dua ni. Dia satu bab tajuk panjang ni. Kedua. Okey, yang kedua, hendaklah merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat. Kita sibuk nasihatkan orang kan, takut. Atau peringat orang lain, kerana pekerjaan itu banyak mengandung penyakit kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan. Mana masalah dia, orang selalu suka bagi nasihat orang kan, tapi diri sendiri tak betul kan. Itu satu masalah. Panjang ni tak payah panjang. Hanya 4. Okey, yang nombor 3. Jangan engkau bergaul dengan gubernur-gubernur dan raja-raja.
yang zalim. Jangan engkau melihat mereka kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis bersama dengan mereka, bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Tak digalak bergaul dengan orang-orang sebesar. Untuk tuan nak bodek nak apa semua kan. Itu merosakkan kita punya pegangan. Yang keempat, jangan engkau sekali menerima sebarang pemberian daripada agama-agama atau raja-raja. Ini maknanya ulama' jadi ulama' kena bebas. Tak boleh dijual beli lah. Nasihat 24, kerjakan 4 perkara. Hendaklah kamu mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu sekiranya hamba bergaul padamu. Ini 4 perkara. Okey, habis. Yang penutup bab 25, penutup dan doa. Semuanya aku telah tulis dalam Al-Quran ni apa-apa yang engkau kendaki. Mana soal 6 murid panjang lah kan. Dia jawab panjang lah. Jadi satu buku. Aku telah tulis dalam Al-Quran ni apa yang engkau kendaki, maka segera engkau mengamalkan dengan isinya. Dan jangan engkau lupa padanya daripada mengingat aku dalam doamu. Dia pesan, ingat aku dalam doa engkau. Adapun doa yang engkau tanyakan itu, maka carilah lapasnya dalam kitab-kitab yang sahih. Dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini. Ini dia ajar doa-doa dah. Lepas tu boleh cari sendiri katanya. Allah ni asuka minal ni'mah tamamaha wa minan isbah dawamaha wa minar rahmah sumulaha. Itu satu doa. Allah mati bersandah ajalna wa hak biziyadah. Dia siap, dia ajar doa. Allah manajul istiqamah wazan dunia mujibat nadam. Ini kalau kita amal kan bagus kan. Okey. Silsilah kita iwalat ni diterjemahkan pada Isnin 29 Januari awal 14 bersamaan 12 November 96. Jami' Masjid Delhi. Jadi yang menulisnya dia menjudahkan karya tu dekat Masjid Jami' India, New Delhi. New Delhi. Kan dia nak bentang kertas kerja. Dia tak sempat nak tulis kan. Dia apa yang di tempat ilham ni dia baca mualat ni. Kan. Lepas tu dia terjemahkan dia. Jadi oleh untuk kita semua lah. Ini Habib Semat dia pesan aku ni cari buku ni kena. Ini banyak manfaatnya. Nak baca buku tebal-tebal ayat tak terbaca kan. Ni anak murid ni dia minta dalam satu surat point lah. 1, 2, 3, 4. Dia jawab sampai 24 jawapan dia. 24 bab kecil dan tutup dengan doa. Kan sangat dah memadai lah pagi ni kan. Boleh masuk tak? Banyak masuk tak tu? Berapa masuk dah? Masuk belum tahu lah kan, tapi cubalah kan. Ni. Kena baca dia. Okay. Jadi panduan benda penting. Jadi pagi ni lah kita highlight lah kan. Jadi kita ingat ada buku Imam Ghazali, buku yang kecil tapi besar dah punya manfaat kalau kita amalkan. Imam Ghazali ni kalau kita baca, kita kaji biografi dia banyak manfaat. Benda yang pelik-pelik kan, macam mana dia jadi Profesor Nizamuddin, lepas tu dia berhenti jadi orang awam biasa, belajar apa ni dekat Ahli Sufi, lepas tu dia uzlah dekat Masjid Amawi. Ahli orang sampai Masjid Amawi dengan ayat tak boleh masuk Syria kan. Masjid tu bahagian atas tu. Sampai dia jadi berubah. Itu hijrah tu. Tadi dia keluar kata hijrah kan. Untuk mengubah diri kita, lawan nafsu kita jadi baik. Barulah kita jadi manfaat pada ni. Ada hadis Nabi tu, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik manusia adalah orang yang paling banyak manfaat pada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'al doa. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Radina billahi wa islam dina nabi wa rasulullah. Allahumma rzuqna qabla al-tamti taubatan wa indal mauti syatan ba'al jannata wa na'ima. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ya Allah ya Rasulullah, selamat diri kami, selamat kedua keluarga kami, dan berkatlah kehidupan kami, jauhlah daripada segala bencana Covid dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum.